Terus dia YB. Ya. Macam mana orang boleh cakap yang YB yang katanya MP Shah Alam tak kelihatan ketika banjir? Pasal dia tak ada di situ. Dia tak kelihatan. Nak kata dia menipu pun secara teknikal mungkin taklah, pasal memang dia yang cakap tak nampak tu, dia pun tak ada di situ. Itulah tu. Lalu dia tak nampak lah kita. Dan apatah lagi lah ada dua figure kat sini lah. Satu dia sebut YB Khalid Samad MP Shah Alam tak nampak muka di Shah Alam ketika banjir. Yang kedua lagi satu YB Datuk Ustaz Hasanuddin pun katanya hulu lengat tak ada juga. Jadi mungkin ini YB boleh ceritakan sikit perkembangan di Shah Alam dan orang kata cerita-cerita boleh dikatakan fitnah ni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Inilah yang kadang-kadang kita rasa agak heran dan agak terkilan sikap golongan yang menggunakan media sosial ini untuk menaburkan fitnah dan demi mencapai matlamat politik mereka lah. Bila kita bercakap sesuatu yang benar sekalipun tetapi tak baik, itu boleh dijadikan sebagai mengumpat ni kalau itu pun dah salah, dah dosa. Ni apatah lagi kalau benda yang tak betul, menjadi fitnah lagi teruk lah dari sudut ajaran agama kita. Satu amalan yang tidak wajar pahlawan oleh mereka-mereka yang mengambil berat tentang soal pahala dan dosa dan pahala, balasan di akhirat dan sebagainya. Tapi yang kita lihat yang pelik itu golongan yang kononnya pejuang-pejuang Islam lah, yang banyak menaburkan fitnah ini. Yang golongan diorang kata yang lebay-lebay dan sebagainya. Ini lebih sangat menyedihkan. Saya sebenarnya pada hari pertama ataupun hari Sabtu 18 bulan pada waktu pagi tu saya telah ziarah beberapa tempat yang dah mula naik air, tapi pada ketika itu tak teruk lah. Dan saya telah mendapat berita tentang kes kemalangan yang berlaku pada malam sebelumnya yang melibatkan satu keluarga iaitu 9 orang yang telah meninggal dunia dalam kemalangan itu. Dan seorang lagi yang mekanik yang telah datang untuk membantu keluarga itu. Dan saya diberitahu bahawa mereka semua sedang berada di hospital Shah Alam di Seksyen 7 dan mengharapkan supaya jenazah ahli keluarga mereka dapat diuruskan dengan segera untuk dikebumikan dan sebagainya, kerana mereka semua terpaksa dilakukan otopsi. Maka bila mendengar berita itu, saya telah pergi ke hospital Shah Alam dan saya bertemulah dengan si suami ataupun ayah mangsa-mangsa yang terkorban itu. Kalau kita nak gambarkan bagaimana sekelip mata satu keluarga, betul lah. Allah, isterinya dan semua 8 orang anak. Ada seorang lagi anaknya yang survive, yang tak ikut mereka. Pasal keluarga itu telah balik ke Melaka untuk hadir majlis walimah ahli keluarga yang di Melaka itu. Dan dalam perjalanan balik dah hampir nak sampai ke Shah Alam, kerana mereka ni duduk menyewa di Padang Jawa, Shah Alam. Dalam perjalanan balik tiba-tiba kereta tu rosak, enjin mati. Si ayah tu telah meletakkan keretanya di lane kecemasan dan pasang triangle tunjuk bahawa kereta rosak dan sebagainya, kecemasan dan sebagainya. Dan datang seorang, dia telah panggil oleh kerana tengah hujan, maka ahli keluarga semua duduk dalam kereta dan dia telah panggil bantuan daripada seorang mekanik yang daripada Shah Alam juga. Dan bila mekanik tu sudah tiba, mereka sedang repair kereta dan sebagainya, tiba-tiba datang lori dari belakang, lori trailer, dan terus merumpuh mereka, walaupun mereka berada mengikut ayahnya berada di lane kecemasan. Dan semua
yang ada dalam kereta itu telah meninggal ya. Maknanya isterinya, anaknya yang sulung yang 17 tahun, yang anaknya yang bongsu yang baru 6 bulan ya umurnya, semua telah meninggal dalam peristiwa itu. Dan bila saya dengar kisah ini memang saya rasa cukup sedih, tersentuh. Dan ayahnya menceritakan bagaimana dia sendiri seorang diri, dia berada di luar kereta, mekanik tu pun ada di luar kereta tengah lihat enjin kereta itu, dia ada di tepi sikit, lalu bila kena lori itu datang langgar, dia tercampak ke bahu jalan ke tepi, dan bila dia terjaga, dia bangun, dia tak nampak kereta di mana. Allah. Dia mencari mana kereta dia, ni terselit di bawah lori trailer, masya-Allah. Bahkan kita tak boleh gambarkanlah macam mana perasaannya, kesedihan dia dalam keadaan hujan itu dan sebagainya, dan tapi mereka semua telah dibawa ke hospital, dan dia pun cedera ringan ya, dan malangnya semasa autopsi itu pula didapati bahawa ahli keluarganya ada 2 ataupun 3 orang yang didapati positif COVID pula. Dan ini menyulitkan lagi persoalan pengurusan jenazahnya. Dan mereka telah memasangkan gelang pink merah jambu ke atas lengannya, tetapi malangnya mereka suruh dia balik. Sedangkan rumahnya banjir. Rumahnya banjir. Dia nak balik pun tak tahu nak balik macam mana dalam keadaan yang cedera dan sebagainya. Dan saya cukup berterima kasihlah kepada NGO Sentuhan Kasih Setia Kasih ya? NGO Sentuhan Setia Kasih yang telah datang membantu, dan saya oleh kerana dia kena gelang pink dan dia seorang, keluarga dia semua dah terkorban, dan pada masa tu dia tunggu autopsi dan sebagainya, dah lewat malam, tak ada tempat nak hantar dia, nak pergi ke mana tak tahu kan. Lalu saya minta supaya dia oleh kerana ada gelang pink itu masuk ke pejabat saya dan bermalam di pejabat saya. Dan anggota NGO itu telah bermalam bersama ya, walaupun dia ada gelang pink, tapi dia bermalam bersama di pejabat. Oleh kerana yalah dia tak tahu nak ke mana. Dan suasana dalam rumah sendiri pun dah banjir. Saya pun nak kena tegurlah pihak hospital dalam soal ini. Sepatutnya dia disimpan di hospital lah. Saya pun tak tahu kenapa mereka tidak lakukannya. Dan tak sempatlah saya nak cek. Tapi itulah apa yang telah berlaku. Dan keluarga dia yang datang daripada Melaka, mereka nak balik malam itu juga, tetapi oleh kerana jenazah itu tidak dapat diuruskan pada malam itu, maka saya uruskan tempat tinggal untuk mereka di hotel, Hotel Pegasus yang di IDCC, yang tauke hotel itu bila mengetahui tentang latar belakang peristiwa yang berlaku, telah membenarkan mereka untuk duduk di hotel itu secara FOC lah. Alhamdulillah saya kenal dengan tauke itu, pemilik hotel itu, dan dia telah membenarkan mereka bermalam. 4 bilik diberikan untuk keluarga daripada Melaka. Yang mekanik itu yang meninggal, keluarganya datang daripada Negeri Sembilan, dan alhamdulillah mereka dapat uruskan jenazahnya pada malam itu juga, kerana dia tidak terlibat dengan keluarga yang dalam kereta itu yang ada positif COVID. Tapi itu pun amat menyedihkan, kerana mekanik yang muda, dia ada isterinya dan ahli keluarganya dia datang, dan semua diuruskan pada malam itu juga. Saya ucapkan terima kasih jugalah pada pihak MBSA. Saya hubungi pihak MBSA, mereka ada dia punya pasukan yang uruskan kubur itu, dan walaupun dalam keadaan hujan, dalam keadaan lebat suasana yang banjir, dah mula banjir di sana sini dan sebagainya, mereka telah uruskan jenazah itu, dan telah menanam
jenazah itu dengan baik dan sempurna, dan kami dalam keadaan makanan tak ada, yang petugas malam itu pun kita dapatlah bagi sikit sebanyak makanan kerana suasana dalam agak kelakabut ya. Keluarga yang 9 orang yang dikebumikan esoknya semua dalam satu kubur lah, satu jenazahnya, dan si ayahnya telah kembali pergi ke rumah mak mertuanya di Seksyen 17 Shah Alam, dan saya baru ni pun pergi jumpa, nampak keadaan dia bagaimana. Ya, kita pun tak tahu nak kata apalah kan. Ramai yang komplain kehilangan berbagai-bagai lah semasa banjir ini. Betul. Tapi saya rasa tidak ada yang telah kehilangan seperti mana dia lah. Tapi dia ada seorang anak dia yang masih 14 tahun yang tak ikut bersama lah. Yang mungkin kerana dah ramai sangat dalam kereta tu pun. Dia duduk di rumah dan dia sekarang ini mereka berdua je lah. Dia duduk di rumah mak mertua, rumah ibu. Betul. YB, saya dapat rasa sebenarnya peristiwa ni sangat-sangat memberi kesan pada YB sebenarnya kan. Dan ialah secara tak langsung ini satu eksklusif daripada Jom Channel. Orang tak tahu kisah sebenar apa yang berlaku ketika hari pertama yang katanya YB hilang. Ini kisah dia pasal satu persoalan orang kata apa, fitnah, dosa pahala kalau dibiarkan, beginilah, kita tak tahu keadaannya. Jadi malam ni telah terjawab. Tapi pada masa yang sama, selang-selang bila macam nak uruskan jenazah, menunggu keputusan forensik dan sebagainya, saya telah keluar juga untuk pergi dengar laporan berita tentang apa yang sedang berlaku dan uruskan pusat operasi banjir di bawah pejabat ahli parlimen, mendapatkan sokongan dan sukarelawan daripada kawasan untuk membantulah. Maka kita buka dapur dapur rakyat untuk rakyat, yang mana yang pada kemuncaknya kita ada sampai 4 dapur beroperasi secara serentak dan membekalkan hampir 2,000 lebih bungkusan makanan setiap hari setiap hari kepada beberapa tempat. Esoknya pagi-pagi bila kita dah dengar pula kisah banjir dah semakin teruk, kita pagi-pagi kita pergi ke kedai yang jual alat sukan itu, Decathlon. Decathlon, dan beli kayak. Kayak 3 biji saya beli kayak, 3 biji yang jenis yang inflatable tu, yang kita pump angin. Dan kita telah selepas dapat kayak itu, kita isikan kayak itu dengan makanan yang kita dah dapat daripada dapur yang kita mula buka. Dan adalah yang gambar, video yang tunjuk saya tarik kayak itu sambil berjalan dalam air banjir yang sampai ke paras pinggang. Sampai paras pinggang lah. Dan kita bekalkan kepada keluarga-keluarga yang terperangkap di dalam rumah. Walaupun ialah orang kata dia orang pun boleh keluar, dia orang pun boleh tapi dia orang pun pada ketika itu memang sukar kerana ada yang anak kecil, ada yang ibu mengandung, ibu tua dan sebagainya. Betul. Lalu tak semudah itulah. Dan bila semua dah tenggelam, agak bahaya kerana tak nampak parit, tak nampak dan sebagainya. So kita telah pergi dengan berhati-hati. Dan ada juga pada belah petang itu bawa dengan bot yang ada enjin, bawa makanan pergi ke Seksyen 23 di dewannya. Kita bekalkan makanan, orang semua datang ambil daripada situ. Kerana Seksyen 23 ni taklah seteruk seperti mana yang kawasan seperti Seri Muda dan sebagainya. Betul. Di mana paras air melebihi 7-8 kaki tapi di sana masih menimbulkan masalah bagi mereka kerana nak masak tak boleh kan. Semua dah kena. Ada juga kita bawa keluar, yang mana yang nak keluar kita bawa naik keluar. Kayak itu digunakan untuk membawa makanan. Kerana kalau tidak kita kena angkat mana mungkin kita nak angkat banyak-banyak kan. Betul. Dan bila kita nak bawa orang keluar pun dia duduk atas kayak dan kita tarik juga. Betul. Okey, YB.